Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar anak murid Cikgu Tim? Cikgu Tim sentiasa mendoakan anak murid Cikgu Tim sihat dan ceria bersama keluarga di rumah. Mari ikuti pengajaran dan pembelajaran di rumah dalam mata pelajaran Bahasa Melayu Komunikasi Pendidikan Khas Tingkatan 5. Jom belajar bersama Cikgu Tim. Pada hari ini, Cikgu Tim akan mengajar tema 5 orang kurang upaya ataupun OKU, tajuk unit 15 orang kurang upaya OKU dan productivity. Sekarang ni kita dah tak panggil orang kurang upaya ya. Sekarang istilah baharu ialah orang kelainan upaya. Masih lagi OKU. Objektif PDPR Cikgu Tim pada hari ini ialah Cikgu Tim berharap murid dapat menyatakan satu nama OKU yang berjaya di Malaysia dan seterusnya mengenal pasti satu sumbangan OKU yang berjaya di Malaysia. Jadi, unit 15 orang kurang upaya OKU dan productivity. Jadi, anak murid Cikgu Tim sila dengar dengan teliti tajuk sumbangan OKU. Anak murid Cikgu Tim ada nampak kan seorang jejaka yang handsome. Namanya siapa ya? Ada tertera pada petikan tersebut. Sebentar lagi Cikgu Tim akan terangkan. Mari kita dengar terlebih dahulu imbas saya. Orang ramai harus menerima dan menyokong orang kurang upaya, OKU. Walaupun mereka tidak seperti manusia normal, kekurangan itu bukan sebab untuk mana-mana pihak merendah-rendahkan kemampuan mereka. Di sebalik kekurangan, terselit bakat terpendam yang menunggu masa untuk diasah dan dicungkil. Mereka ini sebenarnya mampu memberi sumbangan bermakna kepada negara dalam apa sahaja bidang yang diceburi. Antaranya ialah: pertama, Rasidi Abdullah OKU buta tapi celik hati. Beliau merupakan penulis buku monolog budak buta. Kedua, Wiwen Wek Chonlat merupakan OKU buta. Beliau merupakan juru fotografi dan hasil karya seni beliau telah diiktiraf dan dipaparkan dalam kalender korporat. Ketiga, Wan Harun Wan Muhammad Ahmad OKU fizikal. Kecacatan tangan dan kaki, namun kecacatan yang dialami tidak menghalang beliau berseni. Merupakan pengukir kayu dan menghasilkan ratusan jenis ukiran kayu seperti jam dinding, cermin, lihan dan bermacam-macam lagi. Anak murid Cikgu Tim dah dengar, bukan? Berkenaan dengan OKU yang berjaya di Malaysia. Ada 3 nama yang telah disebutkan tadi. Tetapi pada hari ini, Cikgu Tim hanya mengajar 2 tokoh OKU sahaja. Nanti PDPR yang akan datang, Cikgu Tim akan sambung satu lagi tokoh OKU yang berjaya ya. Jadi, Tasha, Swirin dan Suresh berkongsi maklumat yang diperoleh daripada media massa tentang sumbangan OKU kepada negara. Jadi, nama jejaka yang kacak itu ialah Rashidi bin Abdullah yang merupakan OKU masalah penglihatan. Pencapaian akademik Sijil Kemahiran Malaysia SKM tahap 3 refleksologi. Sumbangan beliau adalah penceramah motivasi di sekolah dan di penjara. Ikon Persatuan Siswazah Wanita Malaysia PSWM sejak tahun 2006. Ahli motivasi dalam program Kau Sumber Inspirasiku KSIK. Antara kejayaan beliau adalah merupakan penulis buku monolog budak buta
dan seorang juru foto, dan hasil fotografi beliau telah diiktiraf dan dipaparkan dalam kalender korporat. Sangat-sangat menginspirasikan. Walaupun kita ni celik mata, saya rasa kelebihan yang beliau ada, iaitu Rashidi Abdullah ni, menjadikan kita yang celik mata ini sendiri rasa malu pula kan. Sebab kekurangan yang ada pada Rashidi Abdullah ni telah menaikkan nama beliau. Dan beliau juga telah berjaya. Saya sangat kagum dengan OKU seperti Rashidi bin Abdullah. Jadi nama yang pertama ialah Rashidi bin Abdullah. Antara sumbangan beliau ialah merupakan penceramah, motivasi di sekolah dan di penjara. Ada SKM tahap 3 tau. Kemudian merupakan ikon Persatuan Siswaza Wanita Malaysia. Dan juga akhir sekali, ahli motivasi dalam program Kau Sumber Inspirasiku. Rashidi bin Abdullah, OKU penglihatan yang pertama. Seterusnya, mari kita baca petikan ini bersama-sama. Anak murid Cikgu Tim boleh baca bersama-sama dengan Cikgu Tim berdasarkan petikan ini dan video ini. Kami telah buktikan. Salina merupakan wartawan daripada Buletin Inspirasi. Beliau telah menemu ramah Vivian Kwek Chulan, OKU Masalah Penglihatan bagi mengisi ruangan kami mampu lakukan. Apa khabar Puan Vivian? Khabar baik. Saya Salina merupakan wartawan Buletin Inspirasi. Saya ingin menemu ramah Puan untuk mengetahui kejayaan Puan dalam bidang fotografi dan penglibatan Puan dalam aktiviti kemasyarakatan. Boleh Salina? Apakah perasaan Puan Vivian apabila hasil karya seni Puan terpilih dan dipaparkan dalam kalender korporat MSIG Insurance Malaysia Berhad pada tahun 2020? Saya berasa bangga dan gembira kerana usaha saya selama ini mendapat pengiktirafan. Bolehkah Puan ceritakan penglibatan Puan dalam aktiviti kemasyarakatan pula? Saya memang suka bergiat aktif dalam aktiviti kemasyarakatan. Saya juga merupakan penganjur dan penyelaras OKU bagi aktiviti seperti terapi fizikal, menjelajah hutan dan yoga. Bolehkah Puan berikan tip untuk diteladani oleh OKU yang lain? Boleh, sekiranya mahu berjaya, kita mestilah memilih bidang yang diminati, tidak mudah berputus asa dan terus berusaha. Apakah harapan Puan terhadap golongan OKU pada masa hadapan? Saya berharap agar masyarakat akan memberikan sokongan, dorongan dan peluang kepada kami supaya terus berjaya dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Terima kasih Puan Vivian. Sama-sama Salina. Daripada petikan ni, Vivian Kwek Chulan ni pun merupakan seorang OKU masalah penglihatan. Tetapi nampak tak? Apa sumbangan dan kejayaan beliau ialah beliau telah mendapat pengiktirafan apabila karya beliau telah terpilih dan dipaparkan dalam kalender korporat MSIG Insurance Malaysia Berhad pada tahun 2020. Aduh, kagumnya kita kan? Bagusnya. Apa beliau pesan tu kepada golongan OKU? Memberikan sokongan, dorongan, peluang supaya dapat melakukan sesuatu pekerjaan dan terus berjaya dalam hidup. Dia kata apa tu kepada OKU di luar sana? Pilih bidang yang diminati, tidak mudah berputus asa dan terus berusaha. Usaha tangga kejayaan. Seperti yang kita dengar tadi tu, imbas saya, dia kata apa tu? Setiap kekurangan tu sebenarnya ada kelebihan. Setiap OKU ni ada kekurangan, tetapi kekurangan itulah yang menjadikan mereka itu maju ke depan. Kita gilap, kita asah bakat yang terpendam dalam kalangan OKU ini. Sebab ada OKU yang lebih berjaya daripada kita yang normal. Kita ingat di Malaysia ni pun ada ramai OKU yang telah berjaya. Seterusnya, kita lihat paparan petikan Vivian Kwek Chulan, OKU Masalah Penglihatan Rabun B3. Dia ada kategori ya Rabun ni. Jadi,
Vivian Kwek Shulan ni Rabun B3. Bakat dan minat fotografi, pengalaman kerja. Berpengalaman kerja sebagai operator telefon di syarikat penerbangan hingga dinaikkan pangkat sebagai pegawai kanan. Kalau macam tu, Vivian Kwek Shulan ni pun mesti mempunyai suara yang sedap kan? Sebab kebanyakan operator telefon ni suaranya sedap. Sumbangan ataupun kejayaan beliau mewakili negara bagi acara sukan 1989 acara lontar peluru di Jepun. Pada tahun 1994 acara baling cakra di Beijing, China. Wah, pergi luar negara lagi kan, nampak? Seterusnya, hasil karya seni fotografi beliau mendapat pengiktirafan oleh MSIG Insurance Malaysia Berhad dan dipaparkan dalam kalender korporat 2020. Antara penglibatan dalam aktiviti kemasyarakatan pula ialah merupakan penganjur dan penyelaras program yoga, hiking, spin class, drum circles, tandem cycling, forest therapy, sensory gardening, sensory photography, assisting the critical illness VIPS, visually impaired persons community. Aktif kan kalau kita lihat Vivian Kwek Shulan ni. Banyak sumbangan dan kejayaan beliau. Begitu juga dengan Rashidi tadi. Maksudnya OKU di Malaysia ni sebenarnya ada banyak yang telah berjaya. Jadi Cikgu Tim hanya menerangkan 2 tokoh ataupun 2 OKU sahaja. Minggu hadapan, PDPR dan seterusnya, Cikgu Tim akan terangkan satu lagi OKU yang berjaya. Tugasan PDPR anak murid Cikgu Tim seperti biasa. Yang pertama, menonton video PDPR ini sebagai sumber pembelajaran. Kemudian menjawab Google Form. Jawapan semua ada dalam video ini. Dan akhir sekali, setelah selesai tugasan, anak murid Cikgu Tim pun menghantar tugasan. Oleh yang demikian, sekian sahaja PDPR Cikgu Tim pada hari ini. Anak murid Cikgu Tim telah belajar tentang 2 tokoh ataupun 2 OKU yang berjaya di Malaysia. Namanya, sumbangannya, kejayaannya dan sebagainya. Jadi, tahniah dan terima kasih kerana anda telah menonton video dan belajar bersama Cikgu Tim. Jangan lupa sila kongsi dan subscribe YouTube Cikgu Tim untuk mengikuti PDPR yang seterusnya. Terus kekal berada di rumah, kita jaga Allah, Allah jaga kita. Akhir kata daripada saya, sesiapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke syurga.